Aduan neraka, kata-katanya, jarak antara lembahnya dan saiz batu yang dilemparkan. Aduan neraka, kata-katanya, jarak antara lembahnya dan saiz batu yang dilemparkan. Tuan-tuan, puan-puan ke Allah sekalian, kita lihat bahawa sesungguhnya neraka Jahannam itu pun adalah makhluk Allah. Dan makhluk Allah ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, semestinya dan sewajibnya mereka ini semua juga ada perasaan kepada yang maha menciptakan mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dan setinggi-tingginya kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kemegahan Allah dan kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan hajat kita, iaitu kita telah dapat selesai solat maghrib secara berjamaah di rumah yang paling mulia di bumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kelembutan Allah dan juga ihsannya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu-pintu hati kita untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita ini, moga-moga nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari kelak, kita dijemput masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Dan kita nantikan juga di sana kerinduan kita, iaitu syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga menjadi kenyataan kepada kita nanti di sana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan juga Allah Subhanahu wa taala, sambungan kita di dalam sebuah kitab, iaitu Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, karangan asal Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Terjemahan terbitan Tanah Melayu kita dalam bahasa Melayu, iaitu Al-Hidayah House of Publishers dan Berhad, dimasyhurkan bahkan diperkenalkan oleh Datuk Badli Shah di TV Al-Hijrah pada tahun 2013 pukul 6 petang dalam bahagian akidah. Dan malam ini, tuan-tuan, puan-puan juga Allah, marilah sama-sama kita mengambil rihlah, iaitu rihlah untuk mengutip permata-permata ilmu Allah. Moga-moga dengan kita mengambil permata ini, kita pulang ke rumah, kita berkongsi dengan orang rumah dan anak-anak kita tercinta, supaya kita semua ini akan terlepas daripada bakaran api neraka. Tuan-tuan, puan-puan mereka Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Imam Qurtubi rahimahullahu taala, sambungan kita dalam tajuk yang baru, iaitu kalau kita lihat di sini aduan neraka, kata-katanya, jarak antara lembahnya dan saiz batu yang dilemparkan. Aduan neraka, kata-katanya, jarak antara lembahnya dan saiz batu yang dilemparkan. Tuan-tuan, puan-puan ke Allah sekalian, kita lihat bahawa sesungguhnya neraka Jahannam itu pun adalah makhluk Allah. Dan makhluk Allah ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, semestinya dan sewajibnya mereka ini semua juga ada perasaan kepada yang maha menciptakan mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama melihat apa yang ingin dibicarakan oleh neraka Jahannam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya serta jarak lembahnya dan juga saiz batunya yang dilemparkan.
Dan insya-Allah malam ini moga-moga kita semua mengambil sebaik-baik perhatian supaya nanti kita tidak menyesal di kemudian hari apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para imam meriwayatkan daripada Abu Hurairah, iaitu sahabat Nabi yang paling dekat antara sahabat-sahabat yang lain juga, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka mengadu kepada Allah Taala. Satu ketika, iaitu riwayat daripada imam-imam mengatakan bahawa sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa sesungguhnya neraka ini telah mengadu kepada Allah Ta'ala, kan? Neraka telah mengadu kepada Allah dan berkata, wahai Tuhan, sebahagianku memakan sebahagian yang lain. Wahai Tuhan, sebahagian aku memakan sebahagian yang lain. Kita tengok macam mana makan, kan? Neraka Jahannam, kan? Makan dengan makan yang lain, kita tak faham. Allah Ta'ala lalu menjadikannya dua jiwa. Satu jiwa dalam musim dingin yang tidak ada dingin melebihi dingin zamharirnya, dan satu jiwa pada musim panas yang tidak ada panas melebihi panas samumnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat lain, Abu Hurairah juga berkata, kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suatu getaran jatuh. Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu semua apa itu? Sahabat Nabi tuan, jumlahnya ada riwayat mengatakan 136,000 sahabat Nabi iman. 23 tahun Rasulullah dapat syahadahkan sahabat seramai 136,000. Ketika mana sahabat Nabi duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba terdengar bunyi satu dentuman, iaitu getaran yang jatuh. Rasulullah tanya, tahukah kamu semua apa itu? Rasulullah terus tanya, kan? Wahai sahabatku, tahu tak apa yang bunyi itu? Tahu tak apa yang sebenarnya berlaku? Dan akhirnya kami menjawab, Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui. Maksudnya, wallahu a'lam, kan? Biasanya kita kalau orang tanya, kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam, kan? Jadi seterusnya sambung, baginda bersabda, itu batu yang dilemparkan sejak 70 tahun. Batu itu telah dilemparkan sejak 70 tahun. Dia melayang di neraka sehingga sekarang, sehingga sampai di lembah neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, kan? Kita nak terangkan pun payah, kan? Nak huraikan pun susah. Dan hanya kita boleh mafhumkan, kita tengok daripada hadis ini, nak menerangkan kepada kita bahawa Rasulullah telah memaklumkan kepada kita awal-awal lagi dah amaran mengenai neraka itu sendiri, kan? Mengenai gerunnya dan gelisahnya sekiranya kita masuk ke dalam neraka Jahannam, kan? Kalau bunyi dentuman itu pun kita dah macam pitam, kan? Apatah lagi kalau kita masuk ke dalam, kan? Macam kita kan duduk di rumah dengar bunyi dentuman, kan? Terkejut gitu, kan? Itu pun kita dah terkejut, kan? Apatah lagi nanti kalau kita termasuk dalam golongan di sana, lagilah, teman. Tak ada waktu dah kita boleh berehat walaupun seketika. Dia muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Hasan, daripada Utbah bin Ghuzwan yang bercakap di atas mimbar Basrah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sebuah batu besar dilemparkan dari pinggir neraka, lalu ia melayang di dalamnya selama 70 tahun untuk sampai ke dasarnya. Ibnu Umar berkata, perbanyakkanlah mengingati neraka kerana panasnya yang amat, lembahnya dalam dan pemukulnya daripada besi. Mana? Tadi ceritakan tentang lembahnya dan sebagainya.
Riwayat mengatakan lain, Ibnu Umar pula berkata, tuan-puan, perbanyakkanlah mengingati neraka, man. Perbanyakkanlah kita ingat azab neraka, man. Neraka tu kalau kita ingat tu, maksudnya kita kena ketahui azab tu. Azab dalam tu. Yang cukup perit, cukup sakit, cukup pedih dalam neraka tu. Dia tak ada sakit sekejap, tak ada, man. Macam kita kat dunia ni, kena pisau sikit. Kalau kita masak dengan rumah kita, kita pasang api belakang tu, kita rasa sikit. Boleh lagi kita ada kain nak keringkan, lepas kain nak keringkan, kita letak Dettol dan sebagainya. Terus hilang, man. Boleh, Bin. Kita kat dunia boleh, man. Di sana, kalau masuk dalam, dia tak ada dah. Dia tak ada boleh nak kita minta sebentar. Nak rehat sekejap. Nak kumpul balik tenaga ada. Tak ada, man. Kita akan kena balasan seperti mana yang waktu kita di dunia dahulu, kita tidak ambil maklum tentang nasihat dan teguran Allah Ta'ala. Itu kita tak nak, man. Itu kita tak nak, man. Kita nak, kita duduk di Masjid Al-Falah USJ 9 ni, yang penuh bermakna ni, kita dengan rezeki Allah Ta'ala beri, kedudukan kita, pangkat kita, darjat kita, dan kemasyhuran kita, kita datang ke rumah Allah ini dengan kenderaan yang cukup selesa dengan kita. Sama ada Mercedes, BMW, Audi, motor, Ducati dan sebagainya, Harley Davidson dan sebagainya. Datang ke rumah Allah semata-mata nak mengelakkan diri kita dan juga keluarga kita terjerumus dengan bakaran api neraka. Itu, kan? Itu je. Dan kata ulama, sebenarnya yang kaya itu adalah orang yang datang ke rumah Allah. Itu orang kaya, kan? Jangan kita tengok zahir dia kaya, tengok rumah besar, selesa, kereta banyak, orang gaji ada, semua ada. Tapi bila Allah Ta'ala panggil, tak menyahut dia. Ini masalah, kan? Dia hanya kaya pada pandangan manusia saja, kan? Itu kita tak nak. Tuan-tuan, yang Allah Ta'ala berikan kekayaan ni, biar nampak zahir pada manusia, tapi makhluk yang di langit memuji tuan-tuan, kan? Dan perempuan sekalian. Ingat tu, kan? Ada apa kat rumah tu, ingat. 5 waktu, janji di sini. Datang rumah Allah. Datang Masjid Al-Falah ni, yang barakah ni. Dan bila ada majlis ilmu, duduk dalam taman syurga. Supaya diri kita boleh bermuhasabah. Kita boleh tengok nilai diri kita sendiri bagaimana, kan? Baru kita akan nampak, kan? Itulah dia teguran Allah Ta'ala kepada kita semua. Nampak, kan? Lepas tu bertuah, man. Bertuah sebab apa? Sebab kita ni diberi kekayaan oleh Allah, datang ke masjid, kita pun kaya, dan kita pula diberi kaya dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Kita duduk dalam taman-taman syurga. Kawan-kawan kita tak boleh. Tiba-tiba dapat emergency call dan sebagainya. Tak dapat mereka. Tuan-tuan yang datang ke sini, perempuan yang di belakang, Allah Ta'ala pilih, kita duduk. Ambil kesempatan, ban. Ambil, ban. Supaya di sana, selain daripada Allah Ta'ala tanya mengenai solat 5 waktu sehari semalam, Allah Ta'ala akan tanya kepada kita, umur yang aku beri kepada engkau, ke mana kamu bawa? Ke mana? Kita boleh jawab, kan? Amalan kita akan jawab nanti di sana. Satu demi satu, kan? Lagi Allah Ta'ala akan tanya, dari mana rezeki kamu dapat dan ke mana kamu laburkan rezeki kamu? Amalan kita akan jawab. Masjid Al-Falah USJ, ya Allah. Buktinya, ya Allah. Masjid itu, ya Allah. Ni. Bukti nombor ni. Semua daripada depan sampai belakang, sampai pagar, semua sekali. Dewan Az-Zahra tu, semua sekali, tuan. Selesai, man. Tu, man. Itu untungnya, man. Datang taman syurga, kita akan nampak. Elek balik diri kita, muhasabah. Allah, kasih Allah Ta'ala yang cukup indah, man. Yang muslimin muslimat mati Allah sekalian,
Perbanyakkanlah mengingati mati, iaitu mengingati neraka, iaitu mati itulah neraka. Seterusnya, kerana panasnya yang amat man. Neraka Jahannam, panasnya yang amat. Tuan. Dunianya panas, kita boleh rasa waktu kita laksanakan umrah dan haji. Tuan-tuan, perempuan dah makruf dah. Pergi haji, memang Celsiusnya 50, tak 50, 55. Panas bahang. 40 hari, 44 hari tuan-tuan laksanakan ibadah haji di sana. Merasa peritnya. Panas, bahang, tuan-tuan sabar. Sebab nak dapatkan haji mabrur. Haji mabrur. Nak sungguh-sungguh tu. Nak labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Tu. Wahai Allah, kami terima seruanmu ya Allah. Kita datang. Cuaca panas, cuaca terik, pedih. Orang himpit-himpit kita di Kaabah tu. Dalam kita bertawaf tu. Tapi kerana Allah, kita sahut dan kita bersabar. Selama itu kita nak dapatkan haji mabrur man. 40 hari man. Tapi bila kita laksanakan ibadah haji, ada waktu kita boleh balik ke hotel, duduk man. Ada aircon. Boleh man. Di sana jadinya panasnya yang amat man. Panasnya yang amat. Tak ada waktu tuan-tuan, ada tempat boleh berteduh dalam neraka dengan tenang dan selamat. Tak ada man. Itu neraka Jahannam man. Yang tu kita garu kepala tu. Kita tak nak. Singgah pun tak nak. Apatah lagi masuk ke dalam man. Lagi lembahnya dalam. Maksudnya lembahnya dalam. Dia punya kawasan dalam neraka Jahannam tu kan. Tengok macam mana kan. Kalau perigi tengok dalam betul perigi. Macam kita tengok almarhum almarhum budak kecil tu yang kat Maghribi tu meninggal tu kan. Tolong ayahnya dia masuk ke dalam 30 kaki dalam tu meninggal dalam tu kan. Allah Taala panggilnya. Habis. Hidup bahagia di dalam syurga. Dia tunggu je mak ayahnya nanti di sana. Pak kan? Itu lembah dunia yang dalam 30 kaki tu. Dalam belakang rumah kan. Ini bayangkan tuan-tuan, lembah dalam neraka Jahannam tuan-tuan, cukup dalam kan. Cukup dalam, tak tahu nak terang bagaimana. Hanya mafhumnya lembah neraka Jahannam ni dalam kan. Berdalam tu maksudnya bahaya. Lagi, dan pemukulnya daripada besi. Pemukulnya daripada besi, iaitu hukumannya. Hukuman kepada yang ahli neraka. Daripada besilah kena pukul dia. Kalau kita tengok kat sekolah ni, kalau di guru disiplin, rotan man. Rotan buluh biasa tu. Rotan biasa kan. Rotan kecil, rotan besar. Sekarang tak tahu boleh tidak. Guru nak rotan pelajar. Sebab apa? Bila rotannya mengadu kat mak ayah pula serang sekolah, serang cikgu. Bila serang cikgu, habislah barakah ilmu kepada anak itu. Tuan-tuan ingat tak kisah ada seorang ustazah minta anak murid dia itu jalan itik dalam kelas. Sebab adalah kesalahan tu. Seorang guru tidak akan saja-saja nak buat anak muridnya begitu. Dia mengarahkan anak murid dia pusing kelas tu dengan jalan itik. Budak tu mengadu ke maknya serang sekolah tersebut. Mak dia suruh pula ustazah tu jalan itik, pusing satu kelas. Masuk dalam YouTube man. Tuan-tuan cuba buka tengok man. Dia suruh ustazah tu jalan itik. Ustazah tu jalan itik. Bayangkan mana pergi guru besar ni kuasa man. Tengok. Ini sekarang man. Sekarang ni generasi mak ayah zaman sekarang. Cuba tengok generasi zaman tuan-tuan tu macam mana. Tuan-tuan kena kat sekolah, tuan-tuan mengadu kat rumah ayah, kena double kat rumah. Tu yang jadi orang kan. Termasuk yang cakap sama. Teruk kita kena kat rumah. Jadi orang. Sekarang bayangkan budak itu besar nanti, mak dia mengadu tu. Bayangkan waktu mak dia nazar nanti, macam mana anak dia nak baca surah Yasin kat mak itu.
Kalau dengan ustazah dia pun tidak ada hormat kepadanya, man. Ni orang kata istilahnya biadab, man. Biadab, man. Ni mak yang biadab, man. Tak dihormat guru, kan. Ni hati-hati, man. Jangan ada di tempat yang mulia ni, kan. Kalau guru nak buat apa kat anak kita, kita terima dan kita redha. Dan pastikan tu betul, tak ada masalah, man. Tak ada masalah. Anak ni satu hari akan jadi seorang yang hebat. Tuan-tuan boleh tengok sirah-sirah para alim ulama dahulu. Macam mana mereka jadi ulama. Waktu kecilnya tengok macam mana, man. Macam inilah contoh, man. Mereka kena akhirnya jadi orang. Man. Tapi kalau kita tak nak anak kita kena cuit sikit dan sebagainya, susahlah kita nanti waktu kita nazak, man. Muslimin muslimat dan Allah sekalian, sambungan Abu Isa berkata, kami tidak tahu bahawa Al-Hasan mendengar daripada Uthbah bin Ghazwan, kerana Uthbah datang ke Basrah pada masa Umar dan Al-Hasan dilahirkan 2 tahun menjelang berakhirnya zaman pemerintahan Khalifah Umar. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Yunus bin Yazid Az-Zuhri daripada Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang memegang jiwa Muhammad, jarak antara mulut neraka dengan dasarnya bagaikan batu besar seberat 7 ekor unta yang hamil besar beserta lemak dan anak-anaknya yang jatuh dari mulut neraka dan sampai ke dasarnya selama 70 tahun. Nampak? Awal-awal, man, kita telah dimaklumkan sekarang dan kita akan sentiasa dimaklumkan oleh Allah. Buktinya apabila kita membaca Al-Quran dan kita membaca terjemahan Al-Quran, kita baca. Tiap-tiap hari kita, saya husnuzon kepada tuan-tuan puan ni suka membaca Al-Quran dan tuan-tuan puan gemar membaca terjemahan. Tuan-tuan puan akan baca ayat mengenai adanya syurga dan ada neraka. Tuan-tuan kat situ, tuan-tuan menghadam ayat tu. Tiap-tiap hari tuan akan dengar ayat mengenai syurga dan neraka. Pasti tuan-tuan akan dengar. Dan tuan-tuan akan merasa gelisah dalam ni. Kenapa aku nak menjadi orang ahli neraka? Mesti gelisah. Itu tandanya dalam hati tuan-tuan dan perempuan, Allah Ta'ala memupukkan ada iman yang kuat dalam ni, man. Iman yang kuat, man. Dan supaya kita tidak mahu kena tipu helah tersebut kepada kita waktu di dunia, man. Lepas tu kita perhatikan elok-elok kehidupan kita. Tengok rakan-rakan kita, yang ada panggil sahabat-sahabat kita, teman handai kita, yang mana sewaktunya mereka ada semasa kita dalam kesunyian, kita dalam kepayahan, kita dalam kesusahan. Kita ni bukan jenis nak kawan yang suka menghasut. Jangan jadi kawan gitu, man. Jangan jadi orang yang suka menghasut orang. Jangan, man. Yang suka mengapi-apikan orang. Jangan, man. Jangan jadi sifat begitu, man. Kerana sifat-sifat begini, man, dia akan memalapkan lagi kecintaan kita dalam nak menjadi insan yang khusyuk solat kepada Allah Ta'ala. Ingat, man. Sebab tu orang ramai mengadu, ustaz, macam mana nak solat khusyuk, ustaz? Ustaz, macam mana nak solat khusyuk? Ustaz, macam mana nak solat khusyuk, man? Nak solat khusyuk macam mana, tuan-puan? Kalau kita ni orang yang suka melaga-lagakan orang, macam mana nak khusyuk, man? Kita melagakan orang, kita menghasut orang, kita jatuhkan air muka orang, kita buatkan orang tu marah, kita buatkan orang tu macam tawar hati dengan kita. Macam mana dapat khusyuk? Walaupun bacaan dia sedap Al-Quran, man. Jangan tengok itu, man. Iblis pun tahu baca Quran, man. Iblis pun tahu, man. Iblis tak tahu, man. Tak tahu. Iblis pun boleh buat suara sedap, man. Boleh, man. Nampak, man. Kenapa, man? Kerana orang yang menjiwai Al-Quran, dia bukan macam tu sifat dia. Kan? Cuba tuan-tuan tengok orang-orang hufaz, man. Orang yang hafiz Quran, betul-betul hafiz Quran, bukan nama hafiz, man. Tak. Dia betul-betul nama hafiz Quran. Tengok watak mereka bagaimana, man. Tengok kedudukan mereka macam mana. Kehebatan mereka di mana, man. Cuba tuan tengok. Sewaktu saya belajar di Syam, di Dimashq, Syria,
Seorang nama Syekh Abdullah Somali, anak murid kepada Syekh Quraim Rajih. Ada lagi Syekh Quraim. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan beliau kesihatan. Moga-moga dengan itu asbab kepada kecintaan Allah dan Rasul. Anak murid kepada Syekh Quraim. Dan saya pernah menghadiri solat tarawih, alhamdulillah, waktu Syekh Abdullah Somali menjadi imam satu jami', atau masjid bernama Jami' Zainal Abidin. Zainal Abidin di mana? Di Mashqa, Syria. Dan tuan-tuan bayangkan mana anak murid ini bila melontarkan bacaan Al-Quran, anak murid ini boleh tahu mana ayat yang berkaitan neraka Jahannam dan berkaitan dengan azab kubur. Macam tuan-tuan dengar bacaan Syekh Sudais, bila ayat mengenai neraka Jahannam, Syekh Sudais akan menangis. Tentang azab kubur, Syekh Sudais akan gementar. Macam tu juga dengan Syekh Mishari Al-Afasi. Cuba tengok macam mana hidup mereka, kan. Adakah orang Al-Quran ni suka memalukan orang? Ada, kan? Tak ada, kan? Orang Quran ni lah yang paling jaga hati orang, kan? Dan paling sedikit bercakap orang Al-Quran. Lepas tu tuan-tuan boleh tengok wajah mereka cukup bersih, kan? Bersih. Ada nur dalam mereka, cahaya, kan. Dan saya cerita, kan, Syekh Abdullah Somali ni berjalan ke mana saja, lidahnya, bibirnya bergerak, kan. Gerak. Saya kata pasal apa, kan? Saya nampaknya. Saya nampak Syekh tu. Syekh tu bernampak saya sorok, kan. Saya sorok. Tiba-tiba saya ikut Syekh tu. Syekh tu pergi kedai beli ayam, kan. Beli ayam. Saya duduk, saya lalu belakang. Saya cuba nak tahu apa benda tengah cungak-cungak dalam bibir. Rupanya bila pergi kedai tu, kan, lepas order tu, Syekh tu ulang balik Quran, kan. Ulang balik Al-Quran. Bibir bergerak, tak berhenti-berhenti. Saya tengok saya tengok dia. Sama-sama senyum. Lepas senyum, saya lari. Senyum dia. Nampak, kan? Sebulan saya dapat rasa, kan, waktu di saat menjadi imam tarawih, Syekh Quraim tak benarkan jemaah datang ni ambil rekod bacaannya. Tak benar. Dengar je. Memang betul-betul, kan. Cukup menjiwai, kan. Habis, kan, 20 rakaat. Kita rasa macam baru je semayang. Alhamdulillah. Baru je semayang. Nampak, kan. Ni orang Al-Quran betul, kan. Jaga betul. Sebab tu kalau orang kaki maksiat, kan, nak jumpa orang kaki Quran ni, ahli Quran, dia cik tunduk, malu. Tahu pula malu. Tapi kenapa gatal suka sangat buat maksiat? Kan? Tu perumpamaan Allah Ta'ala bagi, kan. Kita nak duduk dengan orang Al-Quran, kita cuba pastikan dalam kita ni bersih. Sama ada seorang hafiz ataupun hafizah, dalam dia bagi bersih, kan. Kita duduk dengan orang, ketenangan ada, malaikat turun doakan untuk kita sekali, kan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita lihat Hisham bin Bushair meriwayatkan daripada Zufar, daripada Ibnu Maryam Al-Khuzai, daripada Abu Umamah. Dia berkata, jarak antara mulut dengan dasar neraka adalah 70 tahun perjalanan dari batu yang dilemparkan. Atau dia berkata, batu yang dilemparkan besarnya 10 kali Salman. Lalu hamba Abdul Rahman bin Khalid bertanya, adakah suatu di bawahnya, wahai Abu Umamah? Dia menjawab, ya, iaitu Ghai dan Atham. Muslim meriwayatkan daripada Khalid bin Umair Al-Adawi, dia berkata, Utbah bin Ghazwan berkhutbah kepada kami pada masa itu. Dia menjadi gubernur Basrah. Dia memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata, dunia diputuskan agar terputus dan lenyap tanpa kesan, dan tidak ada yang tinggal daripadanya kecuali sedikit sisa daripada saki baki air bekas yang diterbalikkan oleh orang yang meminumnya. Sedangkan kamu semua berpindah ke negeri kekal yang tidak ditinggalkan lagi
oleh yang demikian, berpindahlah dengan kebaikan yang akan membawa kamu semua, kerana dikatakan kepada kami bahawa batu yang dilemparkan dari tepi neraka Jahanam akan melayang selama 70 tahun sebelum sampai ke dasarnya, dan Allah benar-benar memenuhinya. Nampak kan? Terang begitu kan? Bagaimana gerun dan dahsyatnya, iaitu azab yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada hamba-Nya yang cuai dan lalai waktu berada di dunia. Sekarang ni man, kita bersyukur man. Bersyukur sebab apa man? Sebab kita ni, kalau kita tengok betul-betul, ada juga yang dunia Islam dan dunia bukan Islam, mereka masih susah nak datang semayang di rumah Allah. Tuan-tuan boleh tengok man, punya susah. Kita Alhamdulillah, buka pintu je, naik kenderaan kita, baca doa, terus datang ke Masjid Al-Falah ni, USG. Senang. Ada traffic light, lampu hijau, datang, dah. Parking, masuk, dah. Mak kan? Cuba tuan-tuan tengok negara-negara Eropah, negara kafir atau negara Islam yang lain, bagaimana keadaan mereka kan? Senang tak macam kita kan? Nak datang masjid kan? Diuji oleh Allah Ta'ala dengan orang kafir yang tidak teguh pada Islam. Tengok bagaimana kita lihat sayup dan sebab kita tengok dalam hati kita. Kita pula mudah haiban. Sebab itu kita cuba supaya menjadi kita kan sifat ni seorang mukmin yang sebenar-benarnya man. Seorang mukmin. Cuba supaya 5 waktu man. Cuba paling tekan yang elok, cuba ambil waktu subuh. Datang waktu subuh man. Subuh sebab apa? Itu rezeki kita kan. Sebab siapa yang keluar subuh di awal-awal itu, maknanya rezeki paginya memanglah Allah Ta'ala akan bagi yang lebih istimewa daripada orang-orang yang tidak datang solat subuh di rumah Allah kan. Tu. Lepas tu tuan-tuan boleh tengok orang yang datang subuh selalu di masjid, Allah Ta'ala kan, alhamdulillah, Allah Ta'ala kan permudahkan urusan dunianya kan. Kenapa tuan? Kerana orang datang subuh ke masjid tuan, dia akan ada malaikat yang tunggu di pintu. Malaikat tunggu di pintu, 2 malaikat. Satu malaikat apabila kita menginfakkan duit kita ke rumah Allah, malaikat itu akan doakan untuk kita apa saja yang baik doa. Tapi satu lagi malaikat, bila kita masuk ke rumah Allah Ta'ala, kita ni memang orang yang jenis berat nak keluarkan daripada poket kita, maka malaikat itu akan doakan kepada orang begini, biarlah dia, ya Allah, sempitkanlah rezekinya ya Allah. Itu kita takut kan? Sempitkanlah rezekinya kan? Berilah dia tidak yakin denganmu ya Allah. Semua sekali dia akan doakan kan? Jadi kita tak nak kan? Kita tak nak. Kita nak biar apa yang ada pada kita, cuba kita infak, kita sedekah dan kita wakaf. Sebab apa? Sebab kita lihat sesungguhnya pada waktu subuh ni adalah seperti mana hadis mengatakan, sepenuh malam kan, sepenuh malam berqiyam bulan, isyak separuh malam kan. Ni mafhum hadis kan. Kita boleh lihat di situ. Lebih lagi sekarang ni dah lebih pada nisfu Sya'ban. Semalam kita sebut nisfu Sya'ban. Sekarang nak perjalanan kita punya rehlah, kita nak masuk Ramadan Al-Mubarak kan. Ramadan Al-Mubarak. Cuba waktu ni kan. Latih dari kita kan. Jadi orang yang pemurah. Poket kita biar selalu kita keluarkan apa yang ada bagi rumah Allah kan. Masjid Al-Falah USG ni kan. Tuan-tuan tengok ada tabung, masuk je kan. Masuk. Inilah sebenarnya tuan-tuan adalah akaun tuan-tuan perempuan. Inilah sebenarnya saham tuan-tuan perempuan. Dan inilah sebenarnya yang akan kekal selama-lamanya di sana kan. Ni tuan-tuan perempuan punya. Jangan rasa gelisah, jangan rasa terragu-ragu, dan jangan rasa macam sempit rezeki. Jangan kan. Tuan guru kita kata apa? Almarhum Profesor Datuk Dr. Harudin kata apa? Orang Islam nak kaya, banyakkan sedekah. Orang Islam nak kaya, banyakkan sedekah. Tuan-tuan ada nampak orang banyak sedekah jadi miskin kan? Ada tak? Tuan-tuan jumpa tengok kan? Jumpa orang tu, tuan kenapa tuan miskin kan? Saya miskin sebab saya ni banyak sedekah. Ada kan? Ni orang tak makan ubat dia kan?
Orang kafir aja dah kaya baru sedekah. Nah, Islam ajar bukan, man. Islam ajar kalau nak kaya, banyakkan sedekah. Man. Allah Ta'ala akan kaya tu, laisa ghina kathatul mal, walakin ghinatul nafs. Hadis, man. Bukannya dengan kekayaan tu adalah kayanya mata duitan, itu mata wang, pangkat, pengaruh, kemasyhuran, apa saja. Di situ bukan. Tapi sebenarnya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Itu hati tenang. Seronok pagi boleh makan sekeping roti canai, alhamdulillah. Tengah hari boleh makan ikan gorengnya, alhamdulillah. Ikan masinnya, alhamdulillah. Telur masinnya, alhamdulillah. Petang boleh makan cucuk kan, teh tarik dah, alhamdulillah, selesai. Mak man, tenang hati man. Lepas tu boleh datang rumah Allah. Boleh datang rumah Allah. Jauh-jauh pun boleh datang Masjid Al-Falah. Tak kisah, datang naik motor, motor Honda ke apa, Kapcai kan, C70 tu datang rumah Allah sembahyang. Nampak kan? Ini orang yang kaya jiwa kan, jiwa tenang kan. Muslimin muslimatnya dirahmati Allah sekalian. Yang seterusnya, Ka'ab berkata, jika dibuka dari neraka Jahanam sebesar lubang hidung lembu yang berada di timur, maka orang yang berada di barat benaknya akan mendidih sehingga mengalir kerana amat panasnya. Jika neraka Jahanam mengeluarkan satu kali nafas panjang, maka tidak ada malaikat dan para nabi yang mendekati kecuali tertunduk berlutut sambil berkata, bagaimana nasib diriku. Apa nak terang man, neraka Jahanam man. Allah Ta'ala buka belang man, nak tunjuk kepada kita neraka Jahanam. Dia punya ciri-ciri dia man. Dia punya, orang kata apa, balasan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah Ta'ala maklum kita awal man. Maklum man. Tiap hari kita baca ni supaya kita kalau tak sengaja, sekiranya tak sengaja kita terjerumus, istighfar balik kita kepada Allah. Taubat nasuha kita kepada Allah. Sebelum ni kita banyak terculas, lepas pandang, kadang alpa, cuai dan sebagainya. Tak rasa kemanisan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Tiba-tiba Allah Ta'ala berikan kita satu teguran dan nasihat depan mata kita. Kita nampak Allah Ta'ala tegur kita. Kita nampak kan? Macam-macam. Akhirnya kita perlahan demi perlahan datang rentak masuk ke rumah Allah Ta'ala. Dan kita berubah. Kita, orang rumah kita dan zuriat kita berubah. Sebab tu kita nak cuba dapatkan kita punya keluarga yang bahagia. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Tu syurga pertama kita di rumah kita, syurga kedua kita di rumah Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sabda Rasulullah SAW, neraka mengadu kepada Allah bahawa sebahagiannya memakan sebahagian yang lain, mengandungi maksud yang sebenarnya bukan makna kiasan, kerana tidak ada unsur mustahil padanya. Para ahli hadis menyatakan bahawa melakukan dengan tubuh bukan suatu syarat, asalkan ia hidup. Struktur lidah dan kefasihan bukan syarat, kerana aduan itu bukan sentiasa dengan ungkapan perkataan. Adapun sabda Nabi SAW, tuntutan neraka dan syurga untuk menuntut pasti mengandungi ilmu dan pemahaman. Terdapat juga ulama yang menyatakan bahawa ungkapan tersebut kiasan bukan hakikat. Mengikut konteks perbincangan seperti ungkapan syair berikut ini, untaku mengadu kepadaku akan panjangnya perjalanan, maka bersabarlah dengan kesabaran lebih baik, kerana kita berdua sedang diuji. Pendapat pertama lebih kuat kerana ungkapan hadis syurga dan neraka mengeluh dan mengadu atau menuntut tahap tersebut tidak mustahil. Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 57, saya baca mafhumnya, katakanlah sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata Al-Quran daripada Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah sewenang-wenangku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegan datangnya. Penetapan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Ni Pak. Ini Allah Ta'ala berikan kepada kita, man.
Jadi kita ni yang jenis orang yang suka membaca Al-Quran dan sebagainya, kita akan rasa hati kita akan tenang. Hati tenang. Sebab tu cubalah buat satu waktu dalam hidup kita, selain daripada kita ni keluar rumah cari rezeki, keluar rumah cari yang terbaik untuk keluarga kita, orang rumah kita, apa saja kita cari kan, pulang alik daripada rumah ke tempat kerja, tempat kerja balik ke rumah, pergi ke pasar dan sebagainya. Cuba cari tuan-tuan dan puan yang dimiliki Allah, cari satu waktu yang boleh kita khususkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberikan oleh nasihat oleh Syahid Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nasihat kepada kita, cuba cari untuk diri kita satu waktu kita dengan Allah Ta'ala. Ambil tuan-tuan, satu waktu duduk kita seorang-seorang, bermuhasabah, tengok, hisap diri kita sendiri, daripada kita celik mata sampai kita pejam mata. Di manakah kekurangan kita di sisi Allah Ta'ala, kealpaan kita, kecuaian kita dan kelalaian kita, man. Kita kena ingat, teman. Yang kita ingat, yang kita buat taat kepada Allah, bila kita ingat yang tu, kita susah nak merasa diri kita ni insaf. Susah. Tapi bila kita ingat yang ada, kita ada salah dengan Allah, kita akan mudah untuk minta ampun kepada Allah. Sekian saya daripada saya, yang terbaik semata pada Allah, kurang daripada kelemahan di sisi. Minta maaf terkasar bahasa, terguris hati tuan-puan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim.